Maaf Ustaz, bila kita dah pergi ke live tu dia salah tekan button dia keluar terus. Sekejap ya, dah pergi live. Sana, Ida? Dia salah tekan button. Terlive terus tadi tu yang terputus tadi. Kejap ya, pergi FB live dulu ya. Ada dengar mesin menggerudi ke? Tak ada. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah, lama. Akak kita tak jumpa. Mana lama tak datang kelas ni? Ada. Kak Raya. Kak Raya. Kak Tun. Ada. Cumanya kadang-kadang tu senyap je. Ada. Tak miss lagi. Alhamdulillah. Nah. Hari ni dah sambung muka surat 25. Ada orang dah buat kerja kat rumah ni. Aduhai, ada masalah teknikal pula Ustaz. Aduhai. Maksudnya tak boleh live? Bukan tak boleh live. Kak dia punya satu lagi ni. Kalau Kak Ida masuk sini, telefon ni, tekan end lagi sekali. Dah tersalah masuk ke macam mana ni? Patutnya Zoom tadi okey je tadi. So, kejap ya. Masya Allah, macam mana ni? Oh, maknanya tak boleh pakai handphone. Tapi tu dah kalau phone saja dia akan end this meeting. Tak apa Ustaz, kita teruskan je lah sebab kita tak payah pakai phone satu lagi ni. Cuma pakai laptop saja. Dia nak tu lagi tu. Tak ada handphone. Dia nak duit lagi lah tu. Tu lah agaknya beragam sikit hari ni. Subhanallah. Okey Ustaz, tak apa Ustaz, mulakan dulu kat tak mana yang patut ya. Sebab kadang-kadang end kan. Kalau boleh saya satu lagi ni, akan end semua sesi kita pula sekali lagi ni. Ustaz teruskan dulu ya, Kak Cita nak tengok macam mana yang patut ya. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada Kak Syida dan ibu-ibu sekalian di grup Ahsanu Amala. Pertamanya saya mohon maaf jika ada yang terdengar suara grinding ataupun suara menggerudi, sebab ada sedikit kerja yang dilakukan di tingkat bawah rumah saya. Tapi harapnya tidak menghalang suara saya yang inilah, guna mikrofon dan sebagainya. Baik. Okey ke suara sebenarnya? Ada dengar menggerudi tu kuat sangat ke macam mana? Okey Ustaz. Boleh respon sikit? Boleh, okay, suara jelas. Okey. Baik, tanpa buang masa kita masuk kepada amalan yang kelima, buku amalan-amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat kita. Al-mujazu fil a'mali allati ya'taqidun nas annaha minas sunnah. Yang dikarang oleh sahabat dan juga karang ustaz muda kita ni, Ustaz Ahmad Sabiq Abdul Rahman. Secara umumnya beliau membahaskan tentang amalan-amalan yang menjadi kebiasaan masyarakat kita buat sekian lama, yang sebahagiannya disangka sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi benarkah ia adalah ia adalah sunnah ataupun benarkah ia ada sumber daripada mazhab Syafi'i dan seumpamanya sebagaimana yang disangka oleh sebahagian daripada kita selama ini. Kita sudah bincang 4 amalan. Kalau siapa ingat lagi, amalan yang pertama, amalan sapu mata ketika azan dengan keyakinan ataupun dengan berpegang ada fadilat mampu merawat rabun mata. Amalan yang kedua, ucapan ketika mendengar lafaz pada qamatis solah, iaitu sebahagian ulama biasanya mengesyorkan kita membaca aqamahallahu wa adamaha, tapi rupa-rupanya riwayat tentang perkara itu tiada, namun majoriti ulama membenarkan tidak menghalanglah untuk membaca aqamahallahu wa adamaha. Dan sebahagiannya masih berpegang pada kaedah yang asal, iaitu tetap menyebutkan qad qamatis solah, qad qamatis solah. Yang seterusnya, amalan menyapu tengkuk ketika berwuduk yang dianggap sunnah itu. Amalan yang keempat, berkopiah ketika salat. Dan hari ini kita masuk amalan yang kelima, iaitu mengasihkan saf kanak-kanak sebelum berkhatan. Kita dah masuk mukaddimah tempoh hari, 2-3 perenggan tu. Namun kita baca baliklah untuk mendapat fahaman yang lebih menyeluruh dan tidak tergantung. Baik. Amalan 5, mengasihkan saf kanak-kanak belum berkhatan. Ini khusus bagi lelaki. Biasanya untuk jemaah lelaki. Baik, sekejap saya betulkan sikit. Okey. Baik, kata pengarang kita ni, antara pemandangan yang biasa dilihat di masjid dan surau di Malaysia ialah papan tanda saf kanak-kanak. Menjadi kebiasaan bagi kanak-kanak di Malaysia tidak dibenarkan untuk berada di saf yang sama dengan jemaah dewasa. Bahkan jika ada kanak-kanak yang berada dalam saf jemaah dewasa, ada kalanya ditarik keluar saf dan disuruh ke belakang. Bahkan dalam keadaan tertentu mungkin dimarah, dijerkah, dimarah dan dinilah macam-macam oleh orang-orang tertentu. Kita dah bahas panjang lebar tempoh hari. Andai kanak-kanak tersebut solat di sebelah bapanya, ada yang menjelin dan seakan tidak berpuas hati dengan perbuatan bapa kanak-kanak tersebut yang bawa anak yang belum baligh dan berkhatan solat dalam saf orang dewasa. Tapi tempoh hari kita bahaskan dah. Kita nak faham bila sebut kanak-kanak ni, bukan maksudnya kanak-kanak tu anak ataupun cucu kita yang belum memayyiz ataupun yang tidak boleh mendengar arahan, yang tidak boleh diam ketika orang salat. Jadi maksudkan kanak-kanak ni budak darjah, barangkali darjah 1 ke atas lah. Itu sesuai. Sebab kita tahu dia boleh diarah, dia boleh disuruh diam dan boleh disuruh salat. Dia faham kata bila salat tak boleh. Ini tidak setengahnya membawa baby lah 2 tahun, 3 tahun. Sebenarnya tak sesuai. Baby 2 tahun, 3 tahun ni mudarat macam-macam. Dia pun mudarat baby itu sendiri. Kalau ayah duk solat, tiba-tiba dia merangkak keluar, jatuh, longkang pun semua. Kena colik lah apa. Jadi tak sesuai. Jadi kalau budak tu umur 5-6 tahun dan sudah boleh mendengar arahan, itu saya kira sesuai. Di situlah. Tapi setengahnya menggunakan alasan ini untuk bawa baby. Tak sesuai. Nanti dipijaknya saya sebut minggu lepas dia. Atuk-atuk ni biasalah dia sangat sensitif berkaitan dengan dia punya khusyuk salat ni. Nanti diletaknya spek di depan tu, dipijaknya budak tu, dia tengok budak tu kecil besar. Ada banyak mudarat itu. Jadi itu tidak sesuai. Jadi yang dimaksudkan kanak-kanak di sini, kita kena bear in mind adalah barangkali yang sesuai 5-6 tahun dan ke atas. Begitu. Baik, seterusnya, begitu juga dan bawanya pula, tekniknya yang sesuai adalah kalau ibu bapa tu, kalau saya dulu, saya tak bawa lah dua-dua sekaligus. Zuhur bawa orang lain, asar bawa Zuhur bawa kakak, asar bawa abang. Gitu-gitu, gila-gila. Kalau bawa dua-dua, dia main juga macam mana pun. Jadi kena kreatif. Tapi ada setengah ibu bapa tu dia boleh kontrol. Dia bawa 2 orang ke 3 orang. Kalau dia bawa 2 orang lelaki pun, nakal macam mana pun, dia tahu kalau duduk sebelah-sebelah, budak ni diam. Boleh lah. Tu pun cuek lagi tu, jauh-jauh tu, dan lagi dia cak belakang. Tapi okey lah sikit. Daripada dia duduk sebelah-sebelah tu berguling. Baik. Seterusnya, katanya lagi apa dia? Begitu juga tanggapan bahawa kanak-kanak itu tidak suci daripada najis. Justru tidak boleh berada dalam saf
kerana akan menyebabkan salat orang lain terbatal kerana menanggung najis kanak-kanak. Bahkan ada pandangan yang agak ini bukan pandangan mazhab sebenarnya, tapi cara faham yang salah. Iaitu kalau kalau ada kanak-kanak dalam saf tu tersentuh seorang dewasa, maka satu saf batal. Ada juga yang salah faham sampai sebegitu lalu. Jadi soalan ini menarik. Adakah pengasikan saf kanak-kanak ini bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, satu sunnah dalam menyusun saf, atau bertepatan sebagaimana sarana fatwa para imam dan ulama dalam mazhab Syafi'i? Ini dua isu. Adakah dia tepat sunnah mengasihkan saf kanak-kanak itu? Dan kedua, sebab mereka yang berpegang ni kadang-kadang dia sandar kepada pandangan daripada, katanya ini adalah pandangan mazhab Syafi'i ataupun ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi benarkah dakwaan tersebut? Itu yang pengarang kita ni cuba bangkitkan, ya. Baik, tengok di situ. Hadis-hadis berkaitan masalah dan pandangan ulama tentangnya. Antara hadis-hadis yang menjadi tunjang dalam permasalahan ini adalah seperti hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibni Mas'ud, yakni sabda Nabi SAW, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Baik. Katanya istawu, ini biasa kita dengarlah pada permulaan salat kan, imam-imam baca. Istawu sufufakum fa inna tasyatas sufuf min tamamis salah. Maka disebutkan di situ istawu wala takhtalifu. Samakan saf kalian, janganlah berselisih. Yakni janganlah kamu berbeza-beza dalam saf tu. Fatakhtalifu qulubakum. Kelak hati kamu kalian akan berselisih. Yang dekat dengan aku ialah mereka yang baligh dan berilmu. Liyalini minkum ulul ahlami. Kemudiannya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Kemudian yang kurang sedikit, kemudian yang kurang sedikit. Hadis riwayat Muslim nombor 1000 menurut catatan ini. Hadis ini menyatakan makmum yang mempunyai ilmu dan kelebihan dalam menghafaz Al-Quran perlu berada dekat dengan imam. Ini menjadi satu memang pandangan ulama-ulama kalau kita mengaji fiqh pun demikianlah. Yang duduk di belakang imam betul-betul mestilah orang yang ada kriteria dia. Bukan sembarang orang, ya. Sebab apa? Tujuannya nanti adalah agar mereka boleh menegur dan mengingatkan bacaan atau rukun jika imam terlupa atau tersilap. Yakni rukun fi'li ataupun rukun qawli, bacaan-bacaan termasuklah rukun fi'li, tertinggal rokok ke, tertinggal baca Fatihah ke, jadi ada yang menegurnya. Jadi perlukan orang yang cukup kriteria, paling tidak berilmu, menguasai ilmu fardhu ain, asas yang baik, dan berumur sedikit. Namun hadis ini bukanlah perintah. Dia bukan satu perintah, tetapi galakan supaya mereka yang mempunyai pengetahuan dan ilmu agar bersegera untuk berada dekat dengan imam. Dan biasanya Bilal lah di situ, ya. Baik, tiba-tiba sujud, tok imam diam, lama diam. 10 minit sujud saja. Jadi siapa tu? Macam mana tu? Jadi bagi orang yang ada ilmu, dia tahulah dia kena bangkit dan tengok. Dan bila dia tengok imam dah tak ada, rupanya imam bila sujud tu kentut, dia terus keluar. Kalau dia keluar masa tengah qiyam ke, tengah duduk antara dua sujud ke, orang nampak ni nak sujud, Allahu akbar, dia pun keluar. Jadi tinggal jemaah tengah sujud. Lama sujud kali ni. Jadi macam mana tu? Jadi macam mana pun kena ada orang yang bangkitlah. Orang yang ada ilmu dia akan bangkit tengok, dan bila tengok tak ada imam, dia terus bertakbir menggantikan imam, naiklah selangkah, 2 langkah yang menunjukkan dia menggantikan imam. Dalam setengah keadaan kadang-kadang yang belakang tu imam lambat, yang hujung-hujung pun tak apa asalkan saf pertama, ya. Maksudnya dia bagi syarat. Kalau belah kiri, belah kanan tak kisahlah. Itu yang baiknya kalau duduk di belakang imam tu betul-betul orang yang memahami situasi, bertindak di saat-saat emergency begitu. Jika dilihat maksud hadis tersebut, dapat diketahui saf kanak-kanak adalah selepas daripada saf dewasa.
Maksudnya tidaklah memutuskan untuk ada saf baru, tidak. Berdasarkan zahir hadis ni lah. Namun hal ini adalah ketika di awal salat hendak didirikan, iaitu saf, ketika saf dibina, didahulukan dewasa untuk memenuhi saf hadapan, kemudian jika ada masih ada ruang, tidak menjadi masalah untuk kanak-kanak memenuhi saf tersebut. Ini secara zahir hadis, secara umumnya begitulah berdasarkan kefahaman terhadap hadis Nabi SAW riwayat Muslim ini. Baik, orang dewasa yang terlewat datang untuk berjamaah tidak berhak untuk mereka menarik kanak-kanak yang sedang salat untuk keluar daripada saf. Ini pun berlaku kadang-kadang, ya. Depan mata saya bahkan. Dia boleh tarik budak tu tak belakang. Duduk belakang. Kata Al-Khatib Syirbini Asy-Syafi'i, ini antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, wa mahallu ma dzakara ma idza hadara al-jami'u duf'atan wahidatan falau sabaqa as-sibyanu bil huduri lam yu'akhkharu lirrijali lahiqina kama law sabaqu ila as-saff al-awwal fa innahum ahaqqu bihi 'ala as-sahih. Maksudnya konteks hadis ini adalah jika semua datang serentak. Adapun jika kanak-kanak datang awal, mereka tidak dikebelakangkan untuk diberi tempat mereka kepada dewasa yang lewat. Sebagaimana jika kanak-kanak itu mendapat saf pertama terlebih dahulu, mereka adalah lebih berhak dengan kedudukan itu menurut pandangan yang sahih. Ini kata salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Bukannya ulama mazhab lain. Nama apa? Khatib Syirbini. Dan dia menuliskan itu dalam kitabnya Mughni Muhtaj. Memang antara kitab yang dianggap sebagai kitab utama dalam mazhab Syafi'i. Itu kita kena maklum. Kemudian yang hadis Abu Malik Al-Asy'ari, kata beliau, "Ala uhaddithukum bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa aqama as-salata wa saffa ar-rijala wa saffa khalfahumul ghilmana. ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة." Maukah aku ceritakan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata siapa dia ni? Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau pun bangun untuk salat membina saf bagi lelaki, kemudian membina saf bagi kanak-kanak di belakangnya. Kemudian beliau pun salat dengan mereka, kemudian beliau menyebutkan tentang salat baginda. Kata beliau, hakadha salatu, inilah solat baginda. Beginilah cara solat. Hadis riwayat Abu Daud nombor 677. Baik. Dalam banyak hadis, siapa yang biasa belajar hadis hukum ataupun hadis-hadis, tak kiralah kitab mana pun, kalau kitab hadis, ya, bukan kitab solat, bukan kitab fiqh solat, kitab hadis tentang bab solat. Mereka akan jumpa bagaimana para sahabat bila nak mengajar salat ni, maksudnya mereka tak buat bengkel, ceramah khusus apa semualah. Itu kaedah zaman itu. Cara mereka adalah, ya, mereka akan tunjuk on the spot. Kena tahu tak cara Nabi solat macam mana? Jadi ada orang yang baru masuk Islam kata, nak tahu macam mana? Ikut aku. Dia pun pergi ambil wuduk, dia tunjuk. Maksudnya on the spot, kena praktikal. Jadi menjadi ibrah lah pengajaran yang boleh kita ambil dalam konteks kita sebagai mak, ayah, nenek, cucu ni, nenek, datuk apa semua. Bila nak ajar cucu, orang muda, kanak-kanak ni solat, dia tidak boleh duk ajar praktikal, suruh hafal rukun dulu apa semua. Tak ada. Terus tunjuk, ni cara wuduk. Ambil basuh tangan dulu, basuh muka, basuh kaki. Okey, niat dalam hati tu. Okey, jom solat. Maksudnya, cara perpindahan ilmu itu dalam bab solat ini, kebanyakan hadis menunjukkan terus praktikal. Kemudian barulah belajar rukun solat tu apa semua. Ni dalam konteks kanak-kanak atau orang yang baru masuk Islam lah. Kita tak ada pasal nampak macam tu. Memang kita dah solat lama dah. Kita nak upgrade untuk dapat A+ tu pula. Yang kita sudah bincang. Ni nak dapat A+ lah ni. Yang syarat sah apa semua tu semua dah dapat lesen besar dah, tak ada apa yang tu. Nah, baik. Kata Syekh Al-Azim Abadi ni pengarang Aunul Ma'bud syarah kepada Sunan Abi Daud. Ni tak silap saya, Ustaz Zul suka sangat rujuk ni, Aunul Ma'bud.
Wal hadithu yadullu ala taqdimi sufufir rijali ala al-ghilmani wal ghilmani ala an-nisa'i hadha idza kana ghilmanu ithnaini fasa'idan fa in kana sabiyyun wahidun dakhala ma'a ar-rijali wa la yanfarida khalfa as-saffi qalahu as-subki. Wa yadullu ala dhalika hadithu Anas fa innal yatima lam yaqif munfaridan bal saffa ma'a Anas. Wa qala Ahmad bin Hanbal yukrahu an yakuma as-sabiyyu ma'an nasi fil masjid khalfa al-imam illa man ihtalama wa anbata wa balagha 15 sana. Hadis ini menunjukkan didahulukan saf lelaki dewasa ke atas kanak-kanak dan kanak-kanak ke atas kanak-kanak ke atas wanita. Hal ini jika kanak-kanak itu 2 orang atau lebih, yakni berjemaah lah. Jika kanak-kanak itu seorang diri, dia masuk ke dalam saf lelaki dewasa. Tidak duduk seorang diri di belakang saf. As-Subki, ini salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, muhaddith, ulama hadis mazhab Syafi'i, Al-Imam As-Subki, juga berkata demikian. Dalil yang menunjukkan demikian ialah hadis Anas, iaitu seorang kanak-kanak yatim tidak dibiarkan berdiri seorang diri, tetapi diletakkan dalam saf bersama Anas. Kata Imam Ahmad, tidak disukai bagi seorang kanak-kanak untuk berdiri bersama lelaki dewasa di belakang imam, melainkan mereka yang telah bermimpi atau tumbuh bulu atau mencecah usia 15 tahun, yakni di sini mengisyaratkan akil baligh. Itu kata, siapa dia tu? Katanya pengarang Aunul Ma'bud dalam mensyarahkan hadis riwayat Abu Daud nombor 677 tadi, iaitu Syekh Azim Abadi. Baik, dia bagi pandangan dia. Dia kata tidak disukai, kata Imam Ahmad. Dia nukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, bahawa tidak disukai bagi seorang kanak-kanak untuk berdiri bersama lelaki dewasa di belakang imam, melainkan mereka yang telah bermimpi atau tumbuh bulu atau mencecah usia 15 tahun. Jadi kalau ikut kaedah ini, kita dalam konteks tempatan kita ni, seolah-olah kita sedang beramal dengan mazhab Hanbali dah pula, bukan mazhab Syafi'i. Tu kita kata betul ke kita Syafi'i ni? Baik, kita tengok lagi. Hadis Abu Qatadah, Nabi SAW mendukung cucunya Umamah. Cucu Rasulullah ni ada berapa? Hasan, Husain. Tu je ke? Tidak, tuan-tuan, ramai. Tu tak termasuk cucu tiri. Rasulullah kahwin ni dengan janda ramai. Khadijah pun janda kepada 2 orang suami terlebih dahulu. Tapi dengan Rasulullah lah ramai dapat anak. 7 ke? Mengikut riwayat sebahagiannya kata 8 sebenarnya, bukan 7. Ada yang tertinggal. Ni boleh tanya Ustaz Zulkhairi. Daripada mana sumber yang kata anak Nabi kita 7 orang? Nasyid. Anak Nabi kita ada 7 orang. Itulah sumber kita dulu, kini dan selamanya. Bila dicek balik, perbahasan ulama yang lebih serius, lebih ilmiah, kita sirah, ternyata ada anak yang tidak dimentionkan. Mati awal lah. Tapi nak katanya, anak Rasulullah dengan Khadijah bukanlah 7 orang. Ya, ada sebahagian riwayat yang kuat juga mengatakan 8 orang. Ada seorang tertinggal. Ibrahim bukan anak dengan Khadijah. Ibrahim anak kepada Maryah Al-Qibtiyah. Ibrahim yang mati kecil, Rasulullah menangis. Kita gerhana bulan tu. Rasulullah marah bila ada sahabat kata, barangkali alam bersedih disebabkan kematian Ibrahim anak Rasulullah tu. Rasulullah pun sedih sangat sampai bahasa janggut tu semua tu. Rasulullah marah, Rasulullah kata, dah, itu fenomena alam sudah ketetapan Allah. Jadi cara dia kena salat gerhana lah. Begitu. Baik. Itu menarik. Ustaz Zulkhairi ada maklumat yang banyak, boleh tanya nanti. Benarkah anak Nabi 7 orang? Dan menurut kajian dia juga yang duduk itu dah ada 8 orang. Seorang lagi nama apa ya? Dia macam pelik sikit nama dia. Tapi cucu Nabi pun bukanlah 2 orang. Hasan, Husain, Husain, Hasan. Hasan, Husain, Husain, Hasan. Anak Sayyidina Ali dengan Fatimah bukan 2 orang sahaja. Boleh cek balik ni. Kita bab ni pun tak lepas lagi. Tu belum tanya lagi pakcik-pakcik, makcik-makcik Nabi belah bapa dia Abdullah. Bagaimana pula pakcik-pakcik, makcik-makcik Nabi belah Aminah, mak dia.
Yang bila Rasulullah hijrah ke Madinah, kenapa yang orang Madinah turja sangat ni? Sebenarnya Rasulullah bukan orang lain, anak saudara mereka juga. Kan Aminah mati ketika perjalanan melawat keluarga dia di Madinah. Berhenti tengah jalan tu. Qasim anak yang pertama, betul. Tapi ada seorang lagi, boleh cek. Dalam nota melanak asli ada cek situ. Kalau boleh cari sekejap. Jadi, belah keluarga Aminah. Dan Rasulullah ni isteri majoritinya adalah janda. Bila janda, dia anak ramai lah. Jadi Rasulullah, anak sebenar pun ramai, anak tiri lagi ramai sebenarnya. Itu tak termasuk lagi anak bela yang dia duk ambil anak yatim lah apa semua. Sebab itulah keliling Masjidin Nabawi itu penuh dengan rumah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mana mendapat apa nama dia panggil harta rampasan perang, dia panggil ghanimah, Rasulullah dapat portion paling tinggi. Tapi walaupun portion paling tinggi, Rasulullah sebenarnya kaya. Sebab tu dalam hakikatnya Rasulullah dan para sahabat ni kaya. Melalui harta rampasan perang tu bukan sikit ya, banyak. Tetapi harta-harta itu tidak digunakan untuk material punya persembahan buat rumah istana, tidak. Tapi membangunkan umat. Apa dia? Ni Rasulullah bela ni anak yatim apa semua. No, sahabat-sahabat yang menjadi ahli sufah di Masjidin Nabawi 70 orang tu, itu semua di bawah batu jemala para sahabat yang menanggung kerana mereka nak jadi penuntut ilmu sepenuh masa. Kalau kita hari ni macam bagi beasiswa untuk sambung degree, master, PhD lah, untuk pergi mengaji pondok ke apa semua. Begitulah 70 orang sahabat, termasuklah apa nama Abu Hurairah dan seumpamanya itu. Jadi walaupun Abu Hurairah masuk Islam lewat, walaupun apa nama Abu Hurairah masuk Islam lewat, setengah riwayat sebut lebih kurang 5 tahun saja, tapi pencapaian dia melebihi sahabat-sahabat yang awal masuk Islam dari sudut ilmu, dari sudut riwayat hadis. Pertamanya kerana Rasulullah sendiri mendoakan Abu Hurairah, ada riwayatnya. Yang kedua, memang dia full time student. Dan wallahu alam, saya tak teringat, kena cek balik Abu Hurairah ni ada terlibat dengan perang ke tidak, siri-siri perang, jihad apa semua ya. Jadi apa nama itu menunjukkan kita kata suasana yang mesti kita sedar bahawa Rasulullah bukan miskin ya, Rasulullah kaya. Tapi kekayaan itu digunakan untuk pembangunan ataupun menyara inilah mereka yang berkeperluan dan seumpama. Allahu akbar. Baik, seterusnya. Yahmiluha ala fasalla Rasulullah SAW, dan antara cucunda Rasulullah SAW. Ni cucu Rasulullah pun bukanlah Hasan dan Husain saja saya sebut tadi. Bahkan anak kepada Fatimah dengan Ali bukan 2 orang saja, tak silap saya 4 ataupun 5. Kena cek balik. Tapi nak katanya ramailah, itu belum anak yang lain lagi. Kan Uthman kahwin dengan 2 orang anak Rasulullah. Apa dia? Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Sebab tu Uthman digelar sebagai apa dia? Zul Nurul Ain. Pemilik 2 cahaya mata. Siapa dia? Cahaya mata Rasulullah SAW. Jadi kita ni sebagai mak ayah, kalau seorang lelaki ni kita sanggup bagi 2 orang anak, puas hati sungguh lah jadi menantu tu. Puas hati sungguh, tak nak bagi orang lain nak juga. Begitu salahnya. Dan itulah kedudukan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang paling pemalu, yang paling kita kata sensitif gitulah ya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan riwayat yang akhirnya menemburkan perbincangan fiqh berkaitan dengan dalam Sahih Bukhari yang berkaitan dengan apa nama aurat lutut ataupun paha aurat ke tidak tu, yang perbincangannya tentang Rasulullah duduk dengan pakaian, kita sebut dah pada minggu sudah, pakaian yang kadang-kadang biasalah macam kita hari ni pakai pagoda singlet begitulah. Nah, di rumah yang mari pun sahabat-sahabat dekat-dekat macam kalau kata Umar yang datang, Umar tu selain pada sahabat adalah bapa mertua Rasulullah. Uthman menantu, Umar juga, Abu Bakar mertua, Umar juga mertua. Jadi bila mereka ni datang, Rasulullah tak adalah bersolek bersiap macam jumpa dengan pembesar-pembesar lain. Jadi pakaian tu mungkin yang macam kalau kita hari ni macam pakai pagoda lah, singlet begitu kan. Tak malu lah, tak malu untuk berpakaian normal apa biasa itu. Maka diriwayatkan itu bahawa kain Rasulullah masa duduk tu terselak nampaklah berkali pohon
sedikit bahagian pahanya. Bukan duduk bercawak begitu, tidak. Tapi cara duduk tu ada spot yang nampak macam paha Rasulullah. Itu saja. Masa Abu Bakar masuk, Rasulullah relax. Umar masuk, Rasulullah relax lagi. Uthman betul kain, tutup sikit. Maksudnya malu. Sehingga Rasulullah sebut dia malulah pada Uthman. Walaupun Uthman tu menantu dia, tapi dia malu. Itu kehebatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Jadi Umamah ni salah seorang sahabat, salah seorang cucu dari Rasulullah SAW. Apa yang berlaku? Baginda mendukung Umamah di tengkuknya. Yahmiluha ala atiqihi. Fasalla Rasulullah. Dan baginda salat. Sedang Umamah berada di tengkuknya. Beliau meletakkannya ketika rukuk. Baginda meletakkannya ketika rukuk. Mendukungnya semula jika bangun. Baginda melakukan semikian sehingga selesai salat. Hadis riwayat Abu Daud 919. Ini menunjukkan apa nama ini menunjukkan bahawa apa nama situasi solat Rasulullah itu ada keadaan-keadaan yang begitulah. Dari ini pun kita tengok ada setengah ibu apa dah mula beranilah buat begitu. Cuma saya pesan satu saja, untuk dibuat secara sengaja depan umum masih kurang sesuai dalam konteks kita di Malaysia ini. Tapi kalau kita di rumah solat dengan anak-anak, anak dukung ke anak lambung ke, ikutlah. Asalkan tidak bergerak sehingga membatalkan solat, tak ada masalah. Kalau kita pegang mazhab Syafi'i, maka tidak boleh 3 pergerakan serentak. Sepanjang solat tu nak gerak banyak kali, berpuluh kali, tak ada masalah. Yang tidak dibolehkan adalah 1, 2, 3 serentak, maka batal. Tapi kalau kata-kata di pipi. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. Tu daripada awal sampai akhir pun tak apa. Tapi kalau 1, 2, 3, batal. Dia tak boleh 3 pergerakan anggota besar serentak. Itu yang kami belajar dengan guru kami, Dr. Zahadian Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala. Sebab tu ada keadaan ya, contoh, orang lelaki lah. Kuat pula mereka duk menggerir di bawah ya, minta maaf ya. Saya pun tadi ingat nak drive dalam kereta. Kalau kita perhatikan, ada perbincangan lah. Jika seorang lelaki ni, dia datang lewat solat, dia masbuk lah. Tapi dia nak kejar rokok bersama imam. Dia mari lewat, dia nak kejar rakaat pertama. Sampai-sampai imam dah waladhdallin amin, dia pun ambil wuduk, masuk dalam tu. Dia teringat pula hadis Nabi kata jangan berlari-lari, jangan berpegapah dalam dia solihin tu. Kena slow-slow. Sebab nak pergi solat bukannya nak pergi jogging ke apa semua. Maka dia pun buat relax lah walaupun debar dah hati ni. Nak kejar rakaat pertama ni. Imam pun rokok. Dia pun sudah imam rokok. Jadi ada kaedah jika masih mahu bersama dengan imam dalam tu. Dia masuk tu, dia terus takbir. Allahu Akbar. Dia duduk belakang tu. Masjid Negara, duduk belakang tu. Allahu Akbar. Jadi dia pun rokok bersama imam. Bila dia bangkit, dia pun bergerak 2 langkah. Dia diam sekejap, dia sujud apa semua ikut imam. Bangkit, kiam balik, rakaat kedua, dia pun bergerak 2 langkah. Dia bergerak, akhirnya dia masuk dalam saf. Dia boleh masuk dalam saf. Jadi sempat dia rakaat pertama, tapi dalam keadaan dia itu bergerak, tapi masih lagi ikut syarat-syarat yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i. Harap dapat dengar dengan jelas ya. Saya pun terganggu dah ni. Baik, tadi macam dah selesai dah, tapi rupanya korek lagi pula. Mana nak beritahu. Baik, katanya di sini apa dia? Baginda mendukung Umamah di tengkuknya dan baginda salat. Dan confirmlah zaman ni mana ada pampers macam kita hari ini lagi ya. Mestilah paling tidak pakai lamping, kain-kain begitu saja. Ataupun tak pakai apa pun, Wallahualam lah, kita pun tak tahu. Tapi yang pastinya, keadaan kita hari ini lagi canggih lah. Pampers masing-masing yang mahal-mahal tu tak bocor.
Ada lagi kau pakai lampin basuh sekarang? Mana ada dah. Semua pakai pampers lah ya. Sedang Umamah berada di tengkuknya, beliau meletakkan ketika rukuk, mendukungnya semua jika bangun. Baginda melakukan demikian hingga selesai solat. Rawahu Abu Daud 919. Menanggung najis merupakan antara perkara yang membatalkan solat. Namun, kita tidak boleh mendakwa kanak-kanak dalam saf berada dalam keadaan tidak bersih semata-mata dengan sangkaan kerana yang diyakini adalah kanak-kanak itu suci. Macam mana datang idea kata kanak-kanak ni menanggung najis? Sebab tak sunat lagi. Jadi hujung dia tu bila dia kencing tak basuh bersih. Jadi bila dikulit hujung tu masih tak bersih, maka ada najis. Jadi kanak-kanak tu 24/7 dalam keadaan najis. Tu kesimpulan sebahagian daripada tapi bukan orang biasa, fuqaha juga, ulama-ulama juga tu. Tapi secara umumnya bukan itu yang dipegang oleh para ulama yang lebih besar lagi dalam mazhab Syafi'i bahkan. Baik, perbuatan Nabi SAW mendukung Umamah ketika salat. Umamah ni laki ya, bukan perempuan ya. Dia ada beberapa nama yang walaupun berakhir dengan ta marbuttah tapi dia sebenarnya lelaki. Antaranya Usamah. Antaranya lagi apa dia? Maimunah, bahkan tak silap saya ada perbincangan ya. Maimunah tu adalah lelaki, bukannya perempuan ya. Bahkan Abu Hurairah tu of course lah. Walaupun Hurairah ta marbuttah, sebab kita belajar sikit nahwu sarah ni kan, ta marbuttah tu adalah tanda bagi musanna, muzakkar, muannas tu sebagai pada muannas. Baik, kemudian katanya lagi apa dia? Perbuatan Nabi SAW mendukung Umamah ketika solat ini menjadi bukti bahawa keberadaan kanak-kanak bersama kita dalam solat tidak menjadi masalah. Katakanlah jika kanak-kanak tersebut memang menanggung najis, tetapi jika kita tidak perasan atau tidak tahu, solat masih sah dan tidak batal. Itulah pilihan yang dan pegangan Imam Nawawi dan majoriti ulama. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa qala jumhurul ulama'i la i'adata alaihi haqahu Ibn Munzir an ibn Umar wa ibn Musayyib wa Tawus wa Ata' wa Salim ibn Abdullah wa Mujahid wa Syu'abi والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري. Ini semua nama-nama ulama-ulama hebatlah. والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور قال ابن منذر وبه أقول وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو مختار. Jumhur ulama mengatakan bahawa tidak perlu diulang salat. Ibn Munzir menukilkan pandangan ini daripada Ibn Umar, Ibn Musayyib, Tawus, Ata' Ibn Abi Rabah, Salim bin Abdullah, Mujahid, Sya'bi, An-Nakha'i, Zuhri, Yahya Al-Ansari, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr. Ibn Munzir berpandangan demikian. Begitu juga aku, ianya juga mazhab Rabi'ah dan Malik. Pandangan ini yang kuat dari sudut dalil dan ianya adalah pandangan terpilih. Ini dalam Majmu' Syarah Muhazzab antara kitab Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Bahawa tidak ada masalah untuk kanak-kanak berada dalam saf bersama dengan orang dewasa dengan tidaklah kita meletakkan sangkaan bahawa dia menanggung najis. Melainkan kalau ikut konteks mazhab Syafi'i, najis itu jika ada bau, rasa dan warna. Dan kita sedang bincang sekarang kanak-kanak yang macam mana. Kalau didukung itu barangkali masih lagi baby lah, masih lagi toddler ya. Bahasa Inggeris dia kata toddler. 2 tahun, 3 tahun ke bawah lah. Tapi kalau yang 5, 6 tahun, 7 tahun, tak ada isu dah. Najis tak najis ni. Dia boleh urus diri dah. Baik. Dengan itu dapat difahami bahawa tanggapan sebagian masyarakat bahawa kanak-kanak perlu diasingkan kerana mereka menanggung najis. Wallahu a'lam, kata pengarang kita ini dengan insaf dan dengan adilnya, dia kata perlu diteliti semula. Dia kata tak betul, tak ikut sunnah, bid'ah belaka tu. Tidak. Tengok dia berlembut di situ, dia kata wallahu a'lam, perlu diteliti semula. Bahkan dia sudah datangkan hujah-hujah bahawa perbuatan itu bercanggah dengan pandangan majoriti ulama Islam termasuk ulama mazhab Syafi'i. Cuma saya ulang balik, ada pertimbangan. Ada pertimbangan lain. Iaitu kalaulah anak kita tu memang jenis dia punya aktif tu lain macam.
Maka kita tahulah anak kita, bukan anak orang lain, anak kita. Tak boleh. Kita tahu ni akan mengganggu. Kena kepala tu imam pun dia panjat jam. Ada ya setengah kes tu anak pergi naik atas mimbar. Ada dia ambil mikrofon imam apa semua. Jadi bila kita tahu anak kita macam tu, tak boleh lah kita bawa untuk jemaah mengganggu orang ramai apa semua, tak boleh, tak sesuai. Tak sesuai. Baik, kata sahabat kita ni lagi, ustaz kita pengarang ni, muallif ni, dia kata kesimpulan dan cadangan. Yang pertama, sebelum solat didirikan, yakni ketika saf sedang disusun, maka dahulukan lelaki dewasa berbanding kanak-kanak. Kemudian jika masih ada kekosongan, kanak-kanak boleh berada dalam saf yang sama dengan orang dewasa. Kemudian selepas itu, jika ada jemaah dewasa yang sampai lewat, tidak patut mereka menarik keluar kanak-kanak daripada saf. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, An-nasibiyana mata sabakul balighina ila saffil awwali lam yajuz lahum ikhrajuhum. Maksudnya, sesungguhnya jika kanak-kanak mendahului orang baligh untuk berada dalam saf awal, maka tidak harus untuk dikeluarkan mereka daripada saf. Dia kata tidak harus. Ini istilah-istilah. Bayangkan ulama' ni bila nak sebut satu keputusan, satu pandangan yang bersabit dengan hukum ibadah, mereka punya teliti, mereka nak kata mesti, mereka nak kata wajib, mereka nak kata sunat, sampai mereka takut sebab mereka sedang mewakili Allah dan Nabi SAW. Maka dalam benda-benda yang sangat samar dan tidak jelas, mereka lantas menggunakan istilah la yajuz, tidak harus untuk dikeluar. Tengok hati-hati tu. Padahal kalau dia kata, kena keluarlah benda ni, disuruh ni. Jadi bila disuruh tu, mana dalil kamu? Jadi dia kata, dalil khusus tak ada, dalil umum. Maka dia kata, la yajuz, tak boleh. Tidak harus untuk kanak-kanak tu bila duduk dalam saf dah, disebabkan dia lebih awal daripada lelaki yang akil baligh, orang yang akil baligh, maka tidak harus untuk keluarkan mereka. Biar begitu saja. Tengok. Betapa ulama' ni ada seni dan berlemah lembut. Kita kata mencari jalan selamatlah dalam memberikan pandangan itu. Bila mereka nak berhenti ni. 3:30 baru. Baik, cadangan yang kedua. Di samping itu adalah menjadi keperluan untuk kanak-kanak berada antara lelaki dewasa dalam saf yang sama, supaya mereka dapat belajar tata cara solat, serta tidak bermain dan membuat bising, tidak tentu hala. Kata Allamah Ibn Utsaimin radhiyallahu anhu ataupun rahimahullahu taala, "Law qulna bi izahati sibyani an al-makani fadil wa ja'alnahum fi makanin wahidin adda dhalika ila la'ibihim li'annahum yanfariduna bis-saffi." Jika kita berpendapat kanak-kanak diasingkan daripada saf yang utama dan kita meletakkan mereka semua di tempat yang sama, hal itu menjadikan mereka bermain sesama mereka kerana mereka bersendirian sesama mereka di saf yang diasingkan. Ini kata Syekh Utsaimin. Dah barang ni tak perlu Syekh Utsaimin kata pun. Memang kita tengok sendiri pun kita tahu. Khususnya muslimat lah. Sah muslimat di belakang. Dia duk tengok budak-budak di depan ni. Ada budak-budak duk main bising apa semua, muslimat stres ni duk belakang. Geram tengok. Ada. Baik, yang ketiga. Cadangannya begitu juga tanggapan tidak sah salat jika kanak-kanak berada dalam saf yang sama. Kerana alasan menanggung najis adalah sedikit tidak tepat. Tengok istilah diguna tu. Sedikit tidak tepat. Punya nak jagalah belembut lah tu. Kerana ianya tidak bersandarkan alasan yang kukuh, melainkan hanya sangkaan dan takut-takut. Zon dia panggil. Zon ni tidak ghalib lah. Tidak valid zon. Sebab dalam masalah najis apa semua ni dia kena najis tu aini. Aini ni yakni jelas. Yakni tiga lah. Bila jelas tu apa dia jelas tu? Warna, rasa dan bau. Rasa jika ada benda tu nampak dah bau di baju warna kuning yang tu kena bawa keluar dah, tak boleh dah lah. Yang keempat, oleh itu biarkan kanak-kanak bersama dengan lelaki dewasa dalam saf yang sama. Siapa yang awal, dia yang berhak berada
di mana dia berada. Di samping mereka tidak bermain dan dapat mempelajari tata cara solat. Yang kelima cadangan Ustaz Habib kita ni, di samping menjadi satu perkara yang lebih tidak boleh diterima akal, kononnya kanak-kanak itu memutuskan saf, mengganggu orang dewasa solat. Sedangkan saf jemaah dewasa juga tunggal langgar, bengkang-bengkok, tidak rapat, malah saf mereka ada kalanya lebih teruk daripada anak-anak tadika. Ni agak kita kata emosi lah Ustaz Habib kita ni. Dia telah memberikan satu kita kata perumpamaan, perbandingan yang ni. Punyalah duk kata saf kanak-kanak ni memutuskan saf, tengok saf orang dewasa pun tunggal langgar tak tahu ke mana hala. Soalan begitulah. Boleh tahan juga dia ni. Baik, habislah perbincangan kita tentang saf kanak-kanak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, tanggapan setengah masyarakat bahawa kanak-kanak perlu diasingkan daripada saf ini tidak ada dalam ajaran Nabi SAW. Secara dalilnya tidak ada. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun tidak ada suruhan secara khusus. Tidak ada. Jadi mari daripada mana ni? Ni saya kata macam kes talafuz niat ni lah. Dalam mana-mana kitab fiqh tak sebut pun melafazkan niat itu adalah rukun. Tidak ada. Rukun adalah niat dalam hati, lintasan dalam hati. Tapi bila dihuraikan, buat sekian lama, kaedah menghuraikan dalam bab niat ni, dijelaskan lafaz itu, tapi ada fatwa ulama Syafi'i yang menyebutkan melafazkan niat adalah mustahab, yakni disukai. Bahkan digunakan untuk membantu orang yang ada masalah, meletakkan qasak ta'aruf ta'yin itulah. Tapi itu fatwa terpencil, sebenarnya bukan fatwa majoriti ulama Syafi'i pun. Ada seorang ulama berfatwa yang begitu. Tapi dihuraikan. Tapi skema itu yang diangkat menjadi skema di alam Melayu kita ini, menyebabkan saya sebut tempoh hari, jadi skema solat kita dengan sangkaan bila nak niat tu kena lafaz. Bahkan dalam duk lafaz tu, bila angkat takbir, dia punya niat tu kena ngam-ngam Allah bak. Itu bukan niat, itu membaca perkataan dalam hati. Allah sengaja aku gini. Bak. Kena ngam-ngam. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu nak setting tu. 10 tahun untuk belajar hak tu saja. Sebab nak ngam-ngam ni Allah Akbar. Panjang berapa harakat tu tuan-tuan. Jadi sebenarnya dalam sunnah yang asal, bahkan dalam mazhab Syafi'i yang asal, tidak ada perkara begitu. Rukun adalah niat, lintasan hati yakni. Melafazkan niat itu adalah fatwa ataupun pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, supaya membantu sebab kita tiru nilah, sebab melafazkan niat adalah haji adalah sunat, memang ada suruh, Rasulullah suruh. Tapi dalam masalah solat ni, sebab bila kita tengok perbincangan kenapakah dalam solat ni disunatkan menurut sebahagian ulama mazhab Syafi'i melafazkan itu, dia kias dengan ibadah haji. Berbeza, haji lah. Ini solat yang dibuat hari-hari, haji itu setahun sekali. Itu pun bukan semua orang boleh buat. Jadi dia guna pada tempat yang pada saya kurang tepat lah. Jadi baik kita balik pada yang asal, kita cuba belajar. Kalau tak dapat, tak apa. Sebab kita ni dah 30-40 tahun solat lillahi ta'ala usalli. Tiba-tiba hari ni nak solat asar, nak test. Aku tak nak lillahi ta'ala usalli. Dia nak test Dia pun buat kerah. Allahu Akbar. Sepanjang solat tu dia uri-uri, aku niat kau tak lagi. Aku niat kau tak lagi. Kalau macam tu, lillahi ta'ala usalli lah. Tak payah tinggal. Takutnya jadi batal solat tu. Jadi tak sah pula. Sebab apa? Duk main, aku ni dah niat kau belum? Aku ni dah niat kau belum? Kalau gitu dah mari syak wasangka, dia panggil apa? Apa dia panggil? Waswah tu tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kita dah praktis, kita pun dah yakin, masuk dalam saf, Allahu Akbar, dah ada dah. Aku nak solat asar, kerana Allah 4 rakaat, qasak ta'aruf ta'yin tak ada. Settle lah. Sebab itulah bila ada orang perbincangan fiqh ni, dia niat solat ni lepas ni asar kan, tapi dia niat solat zuhur. Dia lafaz niat lillahi ta'ala usalli fardhan zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Dia solat rumah solat. Tapi dalam hati dia
lintasan hati dia solat asar. Sah ke tidak sah solat tersebut? Sah. Sebab yang dikira niat dalam hati, bukannya lafaz tu. Ini menunjukkan lafaz tu bukanlah apa-apa pun sebenarnya. Tapi dalam konteks alam Melayu punya mazhab Syafi'i, lafaz adalah segala-galanya. Itu jadi kita pelik tu. Jadi memberatkan. Dan kesannya saya boleh hurang selama sejam pula kesan dia tu. Ngatuk imamnya Allahu Akbar dengan macam-macam lah. Keraguan, waswah yang muncul apa semua. Jadi payah. Saya solat di UIA ni minggu lepas. Saya kata saya solat di UIA ni sepanjang 2-3 tahun dan masa belajar pun apa semua. Kalau tengok tak ada tuan-tuan perhatilah. Kalau Bangladesh ke, Afrika ke, apa dia lagi, Turki ke, mana-mana umat Islam lah, Arab apatah lagi lah, Mesir ke apa semua. Masuk dalam saf takbir cukup mudah. Masuk, duduk, kiam, Allahu Akbar, settle. Sepantas yang mungkin, 1 saat, 2 saat. Allahu Akbar, settle. 1 harakat. Masuk kulit sawah matang macam saya ni, sudah. Kayak plekat. Sudah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Gelisah tu. Allah, pelik sungguh kita. Jadi perlu kita upgrade sikit. Saya tak kata kena buang semua sebab ada pandangan ulama Syafi'i. Atas niat bagi mereka yang memerlukan itu ada. Tapi yang lebih tepat dengan sunnah pada hakikatnya adalah tidak ada pun niat dalam hati. Kita duduk, masuk saf, kiam, Allahu Akbar. Maksudnya kita masuk tu, kita ada dah ke? Lepas ni nak solat apa, kerana apa, berapa rakaat, kita tahu. Itulah niatnya, lintasan ilmu dalam hati kita. Ya. Baik, kita masuk amalan yang ke-6. Solat sunat sebelum Jumaat. Ini antara perkara yang menjadi perdebatan yang besar di kalangan, kalau puan-puan pernah dengar dulu, kaum muda, kaum tua. Antara benda lah. Apa isunya? Isunya, adakah solat sunat sebelum solat Jumaat itu, selepas azan, solat Jumaat ni ada qabliyah. Ada solat sunat qabliyah. Solat zuhur, solat nawafil. Solat yang sunat ni, solat nawafil, pelengkap kepada yang wajib, qabliyah ba'diyah kan? Solat zuhur, solat asar. Solat asar adalah ba'diyah. Solat zuhur, qabliyah ba'diyah. Jadi bila hari Jumaat, ada tak solat sunat qabliyah? Ba'diyah memang ada. Qabliyah tu ada ke tidak? Jadi khilaf di situ. Sebab secara nas, yakni nas Quran hadis, seolah tidak ada isyarat Rasulullah menyuruh solat sunat sebelum Jumaat, yakni selepas azan, yakni solat sunat qabliyah itulah. Tapi adakah ada larangan? Itu pula perbincangan gini-gini. Nanti kita tengok apa yang Ustaz Syed Sabit kita bahas. Baik. Sebab sebagian ulama yang tak setuju, dia kata yang ada solat sunat, apa dia? Tahiyatul masjid. Antara perbincangannya lagi adalah apa dia? Ketika mana imam sedang baca khutbah, kita masuk, lewat ni laki lah. Kita masuk lewat dah. Jadi nak dengar khutbah duduk ke nak solat dulu sunat tahiyatul masjid ataupun solat sunat qabliyah tadi. Itu pun dibincangkan juga. Menarik ya. Ada beberapa perkara. Baik, kata ustaz kita ni, kebiasaannya selepas bila melakukan azan pertama solat hari Jumaat, ramai jemaah solat Jumaat akan bangun menunaikan solat sunat 2 rakaat. Ramai menganggap solat sunat tersebut sebagai solat qabliyah Jumaat. Sebagaimana solat zuhur mempunyai solat sunat qabliyah, maka solat Jumaat juga sama. Anggapannya begitu. Pemahaman ini menjadi pegangan majoriti masyarakat. Sama ada mereka memang belajar atau sekadar mengikut-ikut orang lain. Orang bangkit untuk salat, dia pun bangkit. Memandangkan mazhab rasmi di Malaysia ialah mazhab Syafi'i. Adakah amalan ini bersandarkan ijtihad mazhab Syafi'i ataupun tidak? Itu soalan dia. Baik, solat Jumaat mempunyai sunat qabliyah sebagaimana zuhur, tanda soal. Sepatutnya dia letak adakah solat Jumaat mempunyai solat qabliyah sebagaimana zuhur? Baru dapat ada soalan tu. Nah, sebelum dipanjangkan perbahasan masalah ini, kita semua tahu bahawa azan Jumaat hanya dilakukan sekali sahaja di zaman Rasulullah SAW. Sekali saja
Bila mula azan 2 kali pada zaman Umar ke Uthman? Saya tukar ya. Pada zaman Umar ke Uthman? Siapa ingat ni? Sebab apa? Sebab umat Islam makin ramai dan tujuan laung 2 kali tu nak bagi masa untuk kita katakan inilah orang-orang yang dah buat kerja jauh-jauh tu bersiap-siap ya ni. Azan yang dilaungkan ketika itu ialah azan apabila khatib telah naik ke mimbar dan memberi salam. Yakni sebelum khatib naik belum azan. Zaman Rasulullah khatib keluar, naik di atas mimbar bagi salam, Assalamualaikum, terus dilaungkan azan. Dan azan itu azan solat tu. Macam kita ni azan masuk waktu dulu. Kemudian barulah azan untuk menunaikan membaca khutbah solat sunat tu. Itu kita hari. Dan saya sebut dah tempoh hari, apabila sesuatu amalan itu berasal daripada sahabat, adakah dia bid'ah hasanah? Tidak, dia adalah sunnah sahabi. Sunnah sahabat. Dan sahabat tak akan buat apatah lagi Abu Bakar, Umar, Uthman tak akan memandai-mandai dalam urusan ini. Mereka buat mesti ada sandaran yang jelas, hujjah, sandaran dan kita kata kelulusan sirimnya oleh Rasulullah SAW. Itu. Baik, apa yang berlaku, azan yang dilakukan ketika itu ialah azan apabila khatib telah naik ke mimbar dan memberi salam. Daripada hal itu, kita faham baginda tidak menunaikan salat sunat. Kerana apabila Bilal melakukan azan, selepas itu Rasulullah SAW terus saja berkhutbah dan semua para jemaah menekuni khutbah baginda SAW. Itu situasinya. Asal. Baik. Hadis-hadis berkaitan solat sebelum Jumaat. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan seperti adanya solat yang disunatkan secara khusus untuk ditunaikan sebelum Jumaat. Antaranya ialah hadis Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nafi'. Nafi' ni apa? Maula Ibnu Umar. Maula ni bekas hamba yang dibebaskan. Kadang-kadang dia jadi macam ahli keluarga, macam sahabat dalam rapat sana. Kana Ibnu Umar yutilu as-salata qabla al-jum'ati wa yusalli ba'daha rak'ataini fi baitihi wa yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik. Rawahu Abu Dawud 1130. Maksudnya Ibnu Umar biasa memanjatkan salat sebelum Jumaat dan salat selepas Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan Syekh Shu'aib Al-Arnaut, dua ulama hadis kontemporari. Syekh Arnaut baru meninggal beberapa tahun sudah dan saya sempat berjumpa dengan anak-anak murid beliau yang berguru dengan beliau. Okeylah. Tak sempat jumpa dengan dia. Tapi sempat jumpa, berkawan dan mengambil ilmu daripada anak-anak murid beliau yang balik ke Malaysia. Okeylah. Baik. Katanya apa dia? Kedua-dua syekh kita ni, Al-Albani dengan Al-Arnaut rahimahumullah ta'ala, semoga Allah Ta'ala ampun dan rahmati kedua mereka atas sumbangan mereka dalam ilmu hadis, menyatakan hadis Ibnu Umar daripada Nafi' di atas adalah sahih. Namun demikian perkataan Ibnu Umar yang menyatakan bahawa Nabi SAW melakukan sedemikian, kana yaf'alu dhalika, maksudnya ialah baginda SAW menunaikan salat selepas Jumaat di rumahnya. Adapun sebelum Jumaat, Nabi SAW, maksudnya ialah baginda SAW menunaikan solat selepas Jumaat di rumahnya. Adapun sebelum Jumaat, ianya adalah mauquf. Apa dia mauquf? Terhenti. Kalau kita tahu perkataan waqafa, apa dia? Wakaf. Wakaf. Bukan wakaf zakat tu. Wakaf. Orang kata ni macam apa? Orang Kelantan kata gerai ni apa dia? Apa dia wakaf? Tengah bedang ada wakaf, ada satu tempat duduk. Gazebo. Sebut gazebo baru tahu. Pondok ada, ya, tempat duduk lepak wakaf. Itu dalam konteks alam Melayu kita ya, bukan itu masa dalam Quran ada wakaf, tempat berhenti. Ya, gitulah. Jadi mauquf itu terhenti, yang ini tak sampai pada sahabat, terhenti pada Ibnu Umar. Maka apa yang berlaku?
Iaitu ianya adalah perbuatan Ibnu Umar, bukannya perbuatan Rasulullah SAW. Yang ini solat sebelum Jumaat panjang tadi tidak dapat dipastikan adalah amalan Rasulullah SAW. Tapi yang selepasnya, ya, amalan Rasulullah SAW. Maka amalan itu disebutkan sebagai amalan pribadi Ibnu Umar. Yang ini solat panjang sebelum Jumaat itu. Bukannya beliau menyandarkan perbuatan itu kepada Nabi SAW. Hadis Ibnu Abbas kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla al-jum'ati arba'an la yafdilu fi syai'in minhunna. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa solat 4 rakaat sebelum Jumaat, tidak dipisahkan antaranya dengan salam. Yakni 4 rakaat straight macam solat Zuhur. Tidak 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunan beliau, At-Tabarani dan Al-Kabir, yakni Mu'jam Kabir. Hadis ini bermasalah kerana perawi yang bernama Mubashir bin Ubaid Al-Qurashi, beliau seorang yang matruk. Matruk yang apa dia? Matruk yang ditinggalkan periwayatan dia. Munkarul hadis, yang disebutkan orang yang membuat hadis jadi mungkar lah. Munkarul hadis. Mungkar ni bukan amar ma'ruf nahi mungkar tu. Mungkar di sini mengisyaratkan teruk sangat hadis yang dia bawa. Ditohmah berdusta, ataupun dalam istilah dia panggil kadzab, pendusta, kadzab. Adapun istilah alul hadis panggil dajjal. Dajjal di sini bukan dajjal macam satu tu. Dajjal ni untuk pendusta. Orang yang reka-reka agama dipanggil dajjal. Itulah ulama hadis ni dia bengking lah sikit tuan-tuan ya. Kalau kita baca wow. Bengkingnya dia. Ni hadis ni sekian syekh, ada tak hadis-hadis sekian si fulan ni kata. Wad dajjal. Maksudnya faham dah, tu penipu. Jangan ambil hadis daripada dia. Dia dusta atas nama Nabi. Sebab apa? Mereka sangat nak jaga hadis Nabi SAW. Dan terima kasih kepada para muhaddis, kata Syekh Uthman Al-Thabuni, seorang ulama besar pada zaman awal abad ketiga Hijrah, keempat Hijrah, dia kata para malaikat penjaga wahyu Allah di langit, para muhaddis, ulama-ulama hadis penjaga wahyu Allah di muka bumi. Kalau tidak ada ulama-ulama hadis yang keras ini, yang bengking ini, maka agama ni sudah dirosakkan oleh sufi, tarikat macam-macam yang mengaku apa. Sunnah-sunnah apa semua tak tahu habis mana. Direka-reka habis licin, tidak ada dah yang original daripada Rasulullah SAW. Kerana nak jaga keoriginalan, boleh ya, saya guna istilah itu, hadis Nabi SAW itulah para ulama hadis ni dilihat pelik, dilihat aneh, dilihat tak nak berkawan dengan orang, dilihat suka cari gaduh dengan orang. Dan itu bukan berlaku sekarang sahaja, sepanjang sejarah. Sebab tu ulama hadis ni memang ramai musuh. Jadi jangan pelik lah ada ustaz-ustaz kita bidah hadis. Memang cengih tuan-tuan. Dia nature dia. Bila kita nak jaga satu benda ni, kita nak jaga sungguh-sungguh, kita nak jaga dia dengan sepenuh hati ni, dia jadi bengking lah. Dia jadi, tak, sikit tak boleh. Begitu. Kalau kita baca sejarah begitulah lebih kurang ya, bengking sungguh. Imam Malik bin Anas pernah memanggil seorang ulama dalam bidang maghazi ataupun bidang sirah, Ibnu Ishaq, walaupun tokoh ni ada perbincangan yang panjang lah, ada ulama menerimanya sebagai ulama besar, kibar ulama dalam tarikh, dalam sirah, tapi sebagian ulama mengkritik beliau ni sebagai tasyayyuh, adapun ada unsur Syiah. Segelintir, tapi tak ramai, majoriti terima riwayat dia dengan syarat ada sokongan apa semua dalam hadis. Tapi Imam Malik pernah melabel dia sebagai dajjal. Sebab Imam Malik terasa, diriwayatkan Imam Malik sedikit terasa hati dengan dia, kerana dia ni bila disebutkan kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik, jadi dia sebut kitab Imam Malik ni okeylah, susu lah, bahasa kita lebih kurang gitulah, saya nak bagi faham ya. Jadi benda tu sapak pada Imam Malik. Walaupun zaman tu tak ada Facebook apa semua, mulut manusia ni menyampaikan. Syekh, Ibnu Ishaq kata muwatta kamu ni begini. Imam Malik pun dajjal. Jadi kalau kita baca sungguh sirah Rasulullah, kita boleh ingat ulama ni zuhud, duduk diam, jalan tengok bawah dah. Macam-macam perangai ada. Ada yang ganas, ada yang mulut memang laser, ada yang macam-macam, tapi alim, pakar bidang dia. Tapi ada yang jenis pemarah, ada yang jenis lembut hati, menangis sokmo, ada yang jenis kelakar. Ibnu Sirin, Muhammad Ibn Sirin, ulama yang kelakar. Dalam riwayat boleh baca buku Dr. Kamilin. Mereka meriwayatkan, kami tak pernah tengok Ibnu Sirin, tak pernah suka. Gelak je sebenarnya.
Jadi gembira, dia memang nature. Ada orang ni nature dia gembira. Ada tunggu ustaz kita jadi cakap sikit, cakap sikit. Kita kata tak lucu pun ustaz. Tapi dia gelak lah macam mana. Dia jadi pelucu kan. Tapi alim lah bidang dia tu. Dia tokoh, pakar lah bidang dia. Bahkan Ibn Sirin, ada ulama lain pernah menginap di satu penginapan yang sama dengan dia. Dia kata siang kami duduk dengar dia gelak, dia bergembira, dia berlucu. Tapi malam kami dengar dia menangis daripada bilik dia. Ni ulama lah dia dengan Tuhan dia special case dia dengan Tuhan. Jadi itu belum lagi kita dengar debat-debat ulama lain yang berdepan apa semua. Sama-sama ulama, sama-sama saleh. Kadang-kadang sama-sama dalam bidang hadis tapi pasal dia punya kritikan tu tajam. Al-Qardawi hafizahullah. Syekh Dr. Yusuf Qardawi itu pernah di label satu kitab ditulis oleh ulama lain di Saudi. Qardawi, anjing yang menjelaikan lidah. Semata-mata tak setuju dalam manhaj. Adalah isu mereka tu. Tapi dia boleh tulis satu kitab Al-Qardawi kalbun apa dia? Kalbun ni bukan hati ya. Anjing yang terjelai lidahnya. Tu dia. Tak jam kawan tu. Tapi itulah realiti. Kita nak katanya ulama pun manusia. Ya, mereka alim, mereka soleh, mereka dengan Tuhan duduk menangis, meratap apa semua. Tapi kadang-kadang mereka juga ada perasaan jiwa, mana ada sedih, ada cinta, ada kadang-kadang terikut-ikut dengan nafsu sehingga melakukan salah laku. Itu sebab tu kita kata bila letak seorang manusia ni, dia lelaki normal, perempuan normal, gitu. Tak akan mudah untuk terlepas daripada ujian dosa apa semua kita begini. Saya teringat almarhum Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Nikmat. Allahu Akbar. Siapa yang orang ramai kenal dia daripada luar. Yalah Tok Guru ni dengan jubah dia, dengan dia mengajar apa semua. Tapi secara nature sebenarnya Tok Guru ni sangat bengking. Orang Kelantan panggil pongah bengking. Dan satu masa Allah nak tunjuk dia punya bengking. Kalau siapa pernah tengok video dia, dia bergaduh dengan seorang tokoh lagi dalam video dia. Dia pergi kempen pilihan raya masa tu di Kuala Kerai ke di belah Musang. Jumpa dengan kawan lama dia, orang PAS dia sudah keluar PAS masa tu. Jumpa dia boleh bergaduh rumah kawan tu. Kita terkejut tengok. Oi. Dia pun menjawab mulut macam nak bergaduh, macam nak kita ya betul tu guru ni. Padahal dia tu dengan tongkat dengan tua dah masa tu. Anak katanya dalam kadang-kadang itu kita letak orang ni macam-macam mana pun dia takkan jadi malaikat. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah istimewa, makhluk yang mulia, terpilih, dipilih oleh Allah, tapi sisi manusia dia sedih, marah, kecewa ada. Ada. Dan kalau taurih darah tu keluar merah juga. Sebab tu bila tokoh-tokoh yang kita sayang, kita kagum, kita cinta pun kena letak macam tu juga. Kita kagum pada sebahagian dia ilmu apa semua, tapi kita tahu dari sudut peribadi dia apa semua, kita reserve. Yang tak baik kita serah pada Allah, itu masalah dia lah. Tapi yang mana baik ilmu apa semua kita ambil. Itu. Semoga kita tidak terkumpul kita punya kekaguman itu pada sosok badan, tubuh badannya, melainkan apa yang dia bawa itu. Dan apa yang dia bawa itu mestilah balik kepada Allah, balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta Rasulullah tidak pernah menyuruh sahabat-sahabat ta'asub kepada diri dia. Apa maksud ta'asub ni? Asabiyah lah. Asabah. Ta'asub daripada perkataan asabah. Apa dia maksudnya? Betul ke salah ke mesti betul. Awak orang mana? Orang Kelantan. Buat salah pun tak apa. Mesti betul. Tak boleh begitu. Salah lah mencuri, merompak, ambil rasuah. Salah lah. Apa nak betulnya? Tak kira lah awak orang mana ke, adik-beradik ke apa ke. Sebab dosa tu tak dosa. Tapi disebabkan dia tu anak beranak kita, orang kampung kita, buat salah jadi betul. Tak boleh. Itulah maksudnya asabiyah. Asabiyah ni betul ke salah ke jadi betul. Baik, kita pergi lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Sunan beliau, At-Tabarani Al-Kabir, hadis ini bermasalah kerana perawi, jadi tidak boleh dijadikan hujjah lah. Antara yang menilai sedemikian ialah Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Zur'ah, Ad-Darqutni dan Abu Hatim. Ni semua jago-jago bidang hadis. Apa dia tu? Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Imam Sunnah. Imam Hujjatus Sunnah.
hujjah dalam sunnah. Al-Bukhari, apa dia gelaran Imam Bukhari? Amirul Mukminina fil Hadis. Tu dia gelaran Imam Bukhari. Amirul Mukminina fil Hadis. Imam Bukhari ni tidak ada ulama yang datang selepas Imam Bukhari tidak kita panggil, disebutkan oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, yang tidak terhutang budi kepada Al-Bukhari. Dia punya sungguh-sungguh dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih Nabi SAW dalam kitab dia tu, meninggalkan satu legacy, satu kesan yang begitu signifikan sehingga semua ulama ahli sunnah yang datang selepas daripada dia terhutang budi kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang dia ni mati dalam keadaan merempat ataupun dibuang tempat asal dia kerana guru dia sendiri dengki kepada dia. Sebab kealiman dia mengatasi, kepopularian dia mengatasi guru dia cemburu dan mengadu pada pemerintah, jangan bagi tauliah. Dia pun pindah ke sana, dia benar di sana ada hubungan dengan gurunya, dia hantar surat, pun tak bagi juga. Imam Bukhari sebut dalam riwayat masyhur, bersaksilah ya Allah, bukan aku tak nak menyampaikan ilmu, tapi aku telah dihalang. Dia suruh pemerintah tulis surat supaya aku boleh jawab depan Allah, aku tunjuk surat, bukan aku tak nak sampaikan ilmu, tapi kamu yang menghalang aku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya Imam Bukhari mati bukan di negara asal dia, walaupun sudah dia mengembara lama, ya, dia balik nak curahkan ilmu pada anak bangsa dia, tapi orang tempatan dia cemburu apa semua itu gini, tak menerima. Dan akhirnya kuburnya di belah Rusia inilah, siapa pernah pergi tu. Dan ada cerita menarik sikit saya tambah di sini. Kubur Imam Bukhari asalnya tidak secantik sebagaimana kita tengok hari ni, kalau siapa pernah pergi ataupun boleh Google dalam Google apa semua. Tapi tahun 60-an, 50-an gitu ya, Soekarno telah dijemput oleh Rusia, USSR ke apa zaman tu, untuk kan dia lebih kurang ideologi dia katakan sama zaman baru, Indonesia baru zaman tu. Jadi dijemput pergi ke Rusia. Rusia ke Jerman? Rusia. Jadi Soekarno kata boleh, tapi dengan syarat. Dia nak ziarah kubur Imam Bukhari. Bila Soekarno kata nak ziarah kubur Imam Bukhari, pemerintah Rusia pun ketika itu kalut cari kubur ni, bersih, buat cantik apa semua, sampai hari ini jadi pusat pelancongan yang utama. Jadi besarlah juga jasa Bung Karno itu. Walaupun dia macam tu, tapi adalah jasa dia tu. Dan dia diingati tu. Barulah dia upgrade, dijaga kawasan apa semua, jagilah bersih dan juga cantik macam hari ini dilawak oleh sekian ramai orang. Siapa pernah pergi? Saya tak pernah pergi. Baik, itu cerita dia, Imam Bukhari ni. Abu Zur'ah bahkan Darqutni apa semua. Mereka ni semua kata hadis tadi ada masalah. Hadis Ibnu Mas'ud, kata beliau, annahu kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat, Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini juga bermasalah, kata Ibnu Hajar. Bila sebut kata ada bermasalah tu, mengisyaratkan hadis tu dhaif lah. Cuma hadis dhaif biasa, ringan, ataupun dhaif jiddan, terlalu dhaif. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang hadis ini kata sanadnya lemah dan terputus. Dhaif dan munqati', terputus ya. Yang sahih ialah hadis tersebut ialah mauquf kepada Ibnu Mas'ud, iaitu ianya adalah perbuatan Ibnu Mas'ud bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lelaki ini sebenarnya siapa nak beramal tidak ada masalah. Secara umumnya kita kata kenapa beramal ni? Beramal dengan sunnah sahabat. Cuma tidak betul lah kalau kata dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar lagi, wa rawahu Abdul Razzaq an Ibni Mas'ud mauqufan wa huwa as-shawab. Dan Abdul Razzaq meriwayatkannya dalam musannaf beliau, Musnad Abdul Razzaq yakni daripada Ibnu Mas'ud secara mauquf, yakni secara terhenti kepada siapa? Dan ini yang betul, terhenti kepada Ibnu Mas'ud, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perbezaan ulama mengenai hukum salat sebelum Jumaat. Para ulama berbeza pandangan. Apakah solat yang dilakukan sahabat sebelum Jumaat adalah solat sunat qabliyah atau sunat mutlak semata-mata? Pernah dengar solat sunat mutlak? Ibu-ibu sekalian pernah dengar?
solat sunat mutlak? Biasa buat ke tidak? Pernah dengar Ustaz. Ya. Solat sunat mutlak ni apa dia? Duduk saja-saja. Sebab Allahu Akbar. Niat apa tu? Kalau nak lafaz apa dia? Usalli sunnatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Gitulah kalau lafaz. Kalau tak lafaz, Allahu Akbar. Dalam hati nak solat sunat padamu ya Allah. Gitu jelah. Solat sunat mutlak. Saya saja. tak ada tujuan Ustaz kan? Maksudnya tak ada tujuan tertentu lah maksudnya. Tak ada. Dan sebenarnya itulah asas solat hajat ke apa semua tu sebenarnya kalau kita tengok betul-betul ya. Solat sunat hajat apa semua tu mana ada. Solat sunat tasbih ada. Solat sunat solat sunat tarawih ada. Solat sunat yang malam tu, qiyamul tu, solat sunat tahajud ada. Nama tu. Tapi solat sunat hajat tak ada sebenarnya. Dia adalah solat sunat yang kita buat hajat kita sendiri. Tu konsep sebenarnya. Jadi Allahu Akbar. Tapi bila sudah jadi satu kebiasaan sehingga ada niat khas dah pula. Usalli sunnatan hajjati. Raka'ataini lillahi ta'ala, raka'ataini ma'muman. Jadi itu kita kata betul ke ada tu. Sebenarnya usalli lillahi ta'ala aja. Tapi dalam solat tu kita masuklah. Kita nak minta apa masuk gilah. Benda nak jadi Perdana Menteri Malaysia ke-9 ke ke-10 masuk gilah. Tak ada apa. Nah. Secara asasnya prinsip solat sunat hajat ni begitulah, dia tidak ada ni pattern solat yang khas semua. Ada solat sunat tapi dalam tu kita masuk hajat kita. Baik, pandangan satu kita pergi laju ya. Tidak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Pandangan ini dipegang oleh mazhab Ahmad, ini mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan dipegang oleh kebanyakan ashabnya. Ashab ni maksudnya sahabat-sahabat ni, ahli-ahli ni maksudnya ulama-ulama utama lah begitu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini juga adalah pandangan Imam Syafi'i dan kebanyakan ashabnya, yakni mazhab Syafi'i juga. Antara sandaran pandangan ini ialah pertama hadis Ibnu Umar yang menceritakan tentang sunat rawatib yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla az-zuhri raka'ataini wa ba'daha raka'ataini wa ba'da al-maghribi raka'ataini fi baitihi وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين رواه البخاري 937. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW sentiasa salat sebelum zuhur 2 rakaat, selepasnya 2 rakaat qabliyah ba'diyah, selepas maghrib 2 rakaat. Ni pun menunjukkan isyarat sebelum maghrib tak ada qabliyah kalau ikut hadis ni. Jadi ulama-ulama yang pegang hadis ni, sebab itulah mazhab-mazhab tertentu tak ada qabliyah maghrib, tak ada qabliyah Jumaat dan seumpamanya. Selepas isyak 2 rakaat di rumahnya, selepas isyak 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat, dan baginda tidak salat selepas Jumaat sehingga baginda pulang ke rumah dan salat 2 rakaat di rumah. Kira-kira kita kalau nak ikut sunnah betul berdasarkan hadis ni, solat sunat tu pun sepatut di rumah. Masalahnya kita ni di rumah, saya lah di rumah ni tak berapa nak boleh buat. Buat tidak. Banyak tak buat. Jadi buatlah di masjid, lebih afdal. Kita pun bila tengok orang lain solat tu, kita pun semangat nak buat juga. Gitu. Balik rumah, niat nak solat ni. Siapa-siapa, teko dulu, cicah dulu. Tak ada apa ada solat sunat tu. Baik. Dalam hadis ini Ibnu Umar menerangkan baginda solat sebelum dan selepas zuhur. Adapun solat Jumaat hanya solat sunat selepas Jumaat sahaja. Jika adanya solat sebelum Jumaat, pastilah akan disebut sebagaimana zuhur. Berdasar hadis ini. Jadi sebahagian ulama berpegang pada hadis ini. Khususnya daripada mazhab Hanbali. Azan pada zaman Nabi SAW hanya dilakukan sekali saja, iaitu semasa khatib telah naik ke atas mimbar dan memberi salam. Selepas azan, khatib yakni Rasulullah SAW akan terus berkhutbah. Jika ada solat sunat qabliyah Jumaat, Nabi SAW tidak akan meninggalkannya dan pasti baginda menyuruh para sahabat bangun menunaikannya. Ini sifat Rasulullah. Bila benda tu berat, sunat yang biasanya mazhab Syafi'i panggil sunat muakkadah, sunat yang dituntut, pasti akan ada hadis-hadis yang mengisyaratkan perkara tersebut. Suruhan secara verbal. Bukannya Rasulullah buat tak suruh apa-apa. Mesti ada Rasulullah suruh sahabat
Sebab ada kes, nanti kita akan jumpa hadis, sahabat masuk, Rasulullah tengah khutbah, nak duduk, Rasulullah suruh dia bangun solat sunat 2 rakaat. Isunya solat sunat apa maksud? Solat sunat tahiyatul masjid ke solat sunat qabliyah, yakni sebelum Jumaat, sedangkan Rasulullah tengah baca khutbah. Ada. Pandangan kedua, disunatkan solat sunat qabliyah Jumaat. Pandangan ini menjadi pegangan sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Ahmad. Tengok sama juga. Pandangan pertama tadi juga sebahagian pandangan Imam Ahmad sendiri, bukan ulama dia. Pandangan Imam Ahmad dan ashab dan Ibnu Taimiyah kata pandangan sebahagian daripada imam-imam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi pandangan kedua, iaitu sunat solat sunat qabliyah Jumaat juga adalah pandangan sebahagian pandangan mazhab Syafi'i dan Ahmad. Jadi nak katanya ulama dalam mazhab pun ada khilafnya. Bukannya sama-sama mazhab saja khilaf. Dalam mazhab itu sendiri ada khilaf sesama mereka. Bahkan sebahagian ulama itu berbeza pandangannya dengan siapa? Dengan Imam Syafi'i sendiri pun ada. Itu menariknya bila kita pergi dalam sikit lah, kita mengaji lebih sikit, kita jadi lebih luah. Perbezaan dalam fiqh ni satu benda yang sangat-sangat kita kata memberikan, kita kata kelapangan dada, memberikan penyelesaian masalah dia ni. Bukannya menambah masalah, tapi menyelesaikan banyak masalah. Baik, katanya apa dia lagi? Kita pergi sikit saya laju ya. Antara sandaran pandangan ini ialah sebagaimana dalil-dalil yang disenaraikan di atas, namun demikian kebanyakan dalil yang menjadi sandaran adalah lemah dan tidak sahih. Dan jika sahih, tidak menunjukkan ianya adalah sunat qabliyah Jumaat, sebaliknya adalah solat sunat mutlak saja. Kata Al-Hafiz Al-Iraqi, saya baca tu di bawah, tak baca mata Arab ya. Semua dalil-dalil, Al-Iraqi ni siapa? Al-Hafiz Al-Iraqi ni guru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Orang yang bertanggungjawab mentakhrij, menyemak hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Jadi ini bukan calon-calon tokoh. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Kenapa ada gelar Al-Hafiz depan tu? Mengisyaratkan dia ni pakar bidang hadis yang menghafaz 100,000 hadis secara sanad dan matan. Itu nama Al-Hafiz. Di Malaysia, Al-Hafiz diletak pada orang hafal 30 juzuk Al-Quran. Itu pun tak tahu ingat ke tidak. Tapi nak katanya, Al-Hafiz yang sebenar adalah dalam tradisi Islam, diletakkan pada golongan ahli hadis yang mencapai tahap keilmuan dia menghafaz 100,000 hadis secara sanad dan matan. Dalam setengah riwayat daripada anak kepada Imam Ahmad, iaitu Abdullah bin Ahmad, beliau meriwayatkan Syiar Alamin Nubala, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, bahawa ayah dia iaitu Imam Ahmad menghafaz juta hadis secara sanad dan matan. Tu dia. Kita hafal apa tuan-tuan? Kita hafal apa? Okeylah. Apa-apa yang ada tu okeylah. Baik, kita pergi sebab. Kita pergi laju. Semua dalil-dalil yang menjadi sandaran untuk menyokong adanya sunat sebelum Jumaat, sekalipun dalil-dalil ini jika bersendirian tidak kuat, tetapi apabila dikumpulkan ianya menjadi kuat. Susah untuk diingkari. Paling kuat pun untuk menafikan ialah azan pada zaman Nabi SAW, tidak ada kecuali satu azan, iaitu pada awal masuk waktu yang baginda telah berada di atas mimbar. Azan tersebut selepasnya ialah khutbah, kemudian salat. Tidak mungkin Nabi SAW dan para sahabat menunaikan salat qabliyah, dan secara ringkasnya masalah itu susah. Kesimpulan perbahasan. Okey, kita pergi laju ya. Daripada perbahasan para ulama dalam hal ini, yang pertama, wallahu alam, kata ustaz kita ni, solat sebelum Jumaat sememangnya dilakukan oleh para sahabat dan mungkin juga dilakukan oleh baginda, sebagaimana ada keberangkalian daripada hadis Ibnu Umar yang menceritakan hal tersebut. Solat tu ada sungguh, tapi dia solat sunat qabliyah ke ataupun dia solat sunat mutlak, ataupun setengah ulama kata dia solat tahiyatul masjid. Solat tu ada, cuma solat apa? Itu yang jadi isunya. Adakah solat sunat qabliyah? Adakah dia solat sunat mutlak? Adakah dia solat, satu lagi pada ulama kalau kita baca lagi, adakah ia solat sunat tahiyatul masjid? Gitu. Yang kedua, namun adakah solat tersebut ialah solat qabliyah? Wallahu alam. Apa yang lebih terzahir ialah solat yang dilakukan oleh para sahabat ialah solat sunat mutlak, bukannya solat sunat qabliyah Jumaat. Oleh kerana itu diriwayatkan mereka mendirikan solat dengan rakaat yang tidak sama jumlahnya antara satu sama lain. Ini menunjukkan ianya adalah solat sunat mutlak. Ada buat 2, ada buat 4. Yang Ibnu Umar tadi dia buat 4-4. Perbuatan para sahabat dalam hal ini tidak menunjukkan kepada solat sunat qabliyah Jumaat. Sebaliknya ianya dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Zuhur tidak ada pertikaian. Memang ada qabliyah dia.
Yang ketiga, jika dilihat dalil daripada kedua-dua kumpulan ulama pun sebenarnya tidak ada yang menunjukkan yang ianya adalah solat sunat qabliyah Jumaat. Tapi kalau kita baca kitab fiqh Syafi'i, mungkin dia berbeza sedikit. Nanti saya cuba cari pandangan Saibus Samah Mufti Wilayah Lama. Kalau cari mesti jumpa. Apa hukum solat sunat sebelum Jumaat? Mufti wilayah. InsyaAllah keluar insya fatwa ke Bayan Linnas ke. Mungkin dari situ kita akan dapat idea atau pandangan ulama yang lain lah. Yang mungkin berbeza sikit dengan apa yang kita baca di sini. Cadangan, hari ini semua masjid di Malaysia secara umum dilakukan 2 kali azan pada hari Jumaat. Yang ini tidak sekali sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Iaitu pertama ketika masuk waktu dan kedua ketika imam naik mimbar. Antara 2 azan tersebut, salatlah seberapa banyak yang kita mahu. Iaitu salat sunat mutlak. Bukannya salat sunat qabliyah. Wallahu a'lam. Hal demikian kerana tidak sabit perkara tersebut dilakukan Nabi SAW maupun para sahabat. Jadi dia kata bukan jangan solat. Cuma tidak diniatkan dengan solat sunat qabliyah. Solatlah solat sunat mutlak ke. Bila kita masuk masjid tu pun telah solat tahiyatul masjid dah paling tidak kan. Duduk sekejap azan. Bila azan tu bangunlah dia kata solat sunat lillahi ta'ala gitu. Kata Abu Syamah Al-Maqdisi, dan biasanya bila sebut Al-Maqdisi ni mazhabnya mesti Hambali. Biasanya. Menjadi adat kebanyakan orang mereka menunaikan solat antara 2 azan pada hari Jumaat, 2 atau 4 rakaat sehingga imam keluar. Hal tersebut adalah harus. Harus, bukan sunat tu. Harus. Dia kata jaiz. Wa dzalika jaiz wa mubah. Dan mubah harus. Bukannya satu kemungkaran dari sudut ianya adalah perbuatan salat. Adapun yang mungkarnya ialah kepercayaan orang awam yang sebagian besar orang yang belajar tanggapan bahawa salat sunat itu adalah salat sunat qabliyah. Dia tegas sikit sini dia kata yang jadi masalah jika kata tu salat sunat qabliyah. Sebagaimana mereka salat sunat sebelum zuhur, mereka secara jelas pada niatnya mengatakan bahawa ianya salat sunat untuk Jumaat. Yakni usalli fardan usalli usalli sunnatan usalli sunat qabliyah tu. Di samping apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah juga dilihat perlu diambil kira. Ringkasnya dia kata oleh itu siapa yang menunaikannya tidak diingkari. Boleh, tak ada masalah nak buat solat tu. Sesiapa yang tidak menunaikannya tidak diingkari. Yakni kalau lepas solat tu dia tak bangun. Biasanya kita tengoklah apa malah solat sunat ni. Rupa-rupanya tidur, bukannya pegang mazhab apa-apa, tidur. Tak ada apalah tidur kan. Baik. Ini adalah pandangan yang paling adil. Perkataan Imam Ahmad menunjukkan demikian. Daripada itu juga boleh jadi meninggalkannya adalah afdal. Sekiranya orang jahil menganggap ia adalah sunat ratibah, yakni qabliyah, rawatib lah. Iaitu ianya atau ianya wajib lagi teruklah. Maka ditinggalkan sehingga orang ramai mengetahuinya bahawa ianya bukanlah sunat rawatib ataupun ratibah, tidak juga wajib. Wallahu a'lam. Ini fatwa Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa beliau. Wallahu a'lam. Tidak ada soal jawab hari ini. Masa pun sudah habis. Cuma ada saya nak tengok dalam apa ni tadi, chatbot tadi. Ada apa tu? Cik Siti kita sebelum keluar tadi dah. Nanti Kak, okey. Okey, maklumat banyak ni. Bagus. Nama anak ya Rasulullah yang tidak masyhur itu satu lagi adalah Tahir. Tayyib ataupun Tahir. Itu antara yang tidak masyhur lah. Antara yang tidak masyhur. Jadi anak dengan Khadijah memang 7 orang. Cuma anak Rasulullah seluruhan 8 orang kerana Ibrahim itu anak Maryam Qibtiyah. Jadi anak dengan Khadijah memang 7 orang lah. Baik. Zainab Mahasin Hasan atau semua ada tu. Baik, berkenaan Abu Hurairah saya jumpa hadis dhaif menyatakan beliau tidak terlibat dalam sebarang perang. Namun ada maklumat oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah menunjukkan beliau terlibat. Wallahu a'lam. Itu perlukan pandangan ataupun inilah ulasan oleh pakar. Nanti kita tanya Ustaz Zulkhairi. Saya rujuk beliau lah. Menarik ni. Baik, sebab Abu Hurairah ni walaupun dia sahabat besar tapi dia antara yang lewat masuk Islam ya. Nama sebenar dia apa dia? Abu Hurairah? Kak Syidah?
Kalau kat syurga Abdul Rahman ke? Bukan. Abdul Rahman bin Sakhar. Itu nama dia telah masuk Islam. Nama masuk kafir. Masa sebelum masuk Islam. Nama dia Abdul Syams, hamba matahari. Jadi setengah riwayat kata agama asal dia adalah Majusi. Tu ada pandangan kata begitu. Tapi bila saya belajar dengan Maulana Asri dalam kitab apa nama Ilalul Hadis ataupun kitab Jami' Tirmizi, ulama khilaf nama Abu Hurairah ni sebanyak 25 lebih nama. Jadi istimewa lah. Cuma yang majoriti ulama berat pada nama Islam dia adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar. Cuma 5 tahun akhir Rasulullah ni ada tak terlibat dengan perang? Atau kena tengok balik dan Abu Hurairah ni pergi ke tidak? Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sahabat yang hebat, tapi banyak keadaan Rasulullah tak suruh ataupun beliau tak keluar ke medan perang. Kan ada ayat yang berbunyi, saya tak ingat ayat tu, Quran, tinggallah sebahagian daripada kamu untuk menuntut ilmu, memperdalami ilmu. Allah, apa ayat tu? Ustaz Zuhar ada boleh tanya dia ni. Maksudnya ada arahan Allah supaya janganlah semua orang pergi perang. Kalau semua orang pergi perang, siapa nak tinggal menuntut ilmu, mengembangkan ilmu apa semua ni? Jadi di sini Umar tu sepatutnya dia tu orang paling hebat, paling gagah. Setengah riwayat sebut bila Umar duduk dalam saf, nampak tertonjol dia besar pada orang. Besar body tu. Dan pedang Umar ni antara pedang yang bila sahabat lain pegang, terleret atas sana. Besar, panjangnya, body dia atasnya. Tapi tak banyak riwayat sebut. Saya tak ingat dia mengepalai peperangan. Ya masyhurnya of course lah Khalid ibn Walid, yakni Usamah bin Zaid, kemudian Ubadah yang buka Mesir, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini biasa kita dengar sebagai paling perang. Umar tidak. Jadi kita boleh belajar sini, kata setengah orang politik, saya dah follow ceramah mereka, dia kata ada orang-orang ni kena letak pada tempat dia. Maksudnya kelebihan, kekuatan, kehebatan Umar ni adalah pada pemerintahan lagi diperlukan. Pada mentadbir, pada menjaga umat di camp ni, di kubu kita ni, di negeri kita. Jadi kalau semua yang hebat-hebat ni keluar belaka, jadi kalau mati ke apa semua, satu kerugian pula pada umat. Untuk nak jadi panglima perang ni, barangkali lebih mudah daripada untuk mencari ulama-ulama. Panglima perang ni, seorang mati, ganti lagi. Boleh ganti lagi. Zaman tu lah, zaman panglima perang tu ramai. Orang hebat tu ramai. Tapi ulama hafal Quran apa semua, kalau mati seorang, nak lahirkan yang baru, Allah, lama. Makan masa. Jadi itu situasi zaman tu lah. Jadi itu antara yang boleh kita ambil manfaat daripada situasi dan so on. Wallahu alam. Kak Syida ada? Tak ada dah. Kita tutup dari waktu dah masuk asar ni. Masuk asar dah. Tak apa, kita patutnya start bagi sesi untuk soal jawab tu pukul 4 tu kan. Ya, tapi kalau bagi tadi tak habis kita ni. Saya nak berhabis. Tapi apa pun alhamdulillah kita dah habis lah untuk topik yang ke-6 tu kan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada topik akan datang lah. Bab yang ke-7 pula insyaAllah. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Ini pun penting juga ni kan. Masa kita beramal dengan ni. InsyaAllah Ustaz, jazakallah khairan katsira atas penyampaian petang ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Dengan itu kita endkan sesi pagi petang ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar dulu ya. Ya. Kak Syida mungkin nak sembang-sembang lagi tu. Tak ada. Liza, Ya. tak copy and paste apa yang Cik Siti tu tulis kat dalam chatting tu, share kat group. Asyik tak ada sebab handphone kat dalam ragam sikit. Kejap. Okey, terima kasih banyak alhamdulillah. Jangan tutup kejap. Ya betul tu, tunggu kalau dah siap beritahu ya. Okey. Informasi yang berharga tu. Anak Nabi ada 8 orang. Terima kasih sahabat-sahabat semua ya. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah besok pagi. Assalamualaikum Kak Syida. Kak Ayah. Ustaz cari Kak Ayah minggu depan. Kak Ayah tak ada. Oh ya, Kak Ayah terlepas pandang. Lepas tu Kak Ayah tak sihat. Kan petang hujan-hujan. Alhamdulillah. Rehatlah. Ada petang ni ngantuk-ngantuk semua kan. Ya. Banyak. Pagi tadi ada kelas lain juga kan. Allah. Ustaz kata lama tak nampak Kak Ayah. Tak nampak Kak Ayah.
Tadi ada kakak tu Kak Tun tu sembang ustaz dengan Kak Ayah juga tadi. Minggu depan kita Ya, ya. sambung lagi Kak Ayah. Ya. Sekejap. Dah habis ke belum? Sekejap Cik. Doa. Tempoh beragam pula hari ni. Okey dah. Alhamdulillah, jazakallah khairan kaisar Aliza atas kebantuan. Iyaki. Okay, Cik. Terima kasih semua ya. Solat jom insyaAllah. Terima kasih semua ya. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.